شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرات من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بدرات من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat lagi diberi
peluang untuk hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi hamba Dia. Dan juga diberikan kesempatan kita pada pagi ini dengan peluang atas nikmat Islam dan juga iman, kita dapat lagi diberi peluang untuk mendengar pengisian pagi yang dibuat oleh Madrasah Darul Mumtaz. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah semua, sebelum saya melanjutkan lagi topik kita pada pagi ini, saya ingin mengajak diri saya dan semua sidang penonton untuk kita bersama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita gunakan selawat ini adalah selawat tafrijiyah. Moga-moga yang mana ada hajat, yang mana ada kesulitan dan apa-apa jualah, supaya kita mohon pelepasan dan pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat ini saya telah mendengar daripada guru saya, Syekhuna Syekh Muhammad Nazrul Abdul Nasir Al-Azhari, yang sekarang menjadi Syekhul menjadi Syekhul Zawiyah di pondok beliau, dan beliau seorang matan Syekhul Ruwaq Jawi, antara anak Melayu kita yang dapat izin mengajar dalam Masjid Al-Azhar. Saya ambil selawat ni daripada beliau. Kita ikut sama-sama dengan lagu yang dia buat sendiri. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi wa tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raibun wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi wa tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibun wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi wa tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibun wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, kita bacakan selawat tafrijiyah ini. Moga-moga sidang penonton dan juga saya sendiri dapat mengambil manfaat daripada selawat ini. Dan kata guru kami, Syekhuna Syekh Yusri hafizallahu ta'ala, ulama hadis di Al-Azhar, selawat ini ajaib. Kata beliau, selawat ini antaranya nama dia selain nama selawat tafrijiyah, dinamakan juga dengan selawat nariyah. Ini cepat membakar, maksudnya siapa-siapa yang ada hajat bacakan selawat ini,
sebanyak 4,444 kali. Kalau siapa yang ada hajat, baca selawat ni. Tapi baca dengan lagu pula. Baca biasa, macam biasa. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tahalu bihi al-uqad, sampai habis solat sebanyak 4,444 kali. InsyaAllah akan diperkenankan hajatnya lah. Baik, itu sekadar mukadimah sahaja. Pada pagi ini kita nak bincang ataupun kita nak berkongsi apa itu tajuk. Tajuk yang kita bawakan ini adalah tajuk berkaitan dengan mengikuti ataupun mencontohi para salihin yang terdahulu dalam mereka mencintai baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, sidang hadirin dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada satu kisah cerita seorang lelaki nama dia Abu Ka'bah. Abu Ka'bah, dia pernah bermimpi. Dalam mimpi dia tu, bulan jatuh ke dalam bilik dia. Dan bulan tersebut duduk di ribaannya. Kemudian dalam mimpi itu, bulan tersebut, cahaya bulan itu terpancar ke seluruh alam. Abu Ka'bah, keesokan harinya, dia pergi berjumpa dengan ahli tafsir dalam bidang mimpi yang ada pada zaman tersebut. Dia tanya apa maksud mimpi saya ni, wahai tuan pentafsir. Maka jawab ahli tafsir mimpi itu, katanya, wahai Abu Ka'bah, kamu nanti akan menjadi pendampingnya ataupun sahabatnya ataupun menterinya bagi Rasul akhir zaman. Maka bila mendengar cerita tersebut, pentafsiran tersebut, Sayyidina Abu Ka'bah ni jadi seronok. Hari demi hari beliau menunggu siapakah Rasul akhir zaman ataupun Nabi akhir zaman yang dimaksudkan oleh pentafsir mimpi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada satu hari, bila mana beliau pulang daripada Yaman atas urusan berniaga, sebab Abu Ka'bah ni dia ada perniagaan di Yaman. Dia balik daripada Yaman nak balik ke Mekah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan, beliau bertemu dengan seorang lelaki tua. Lelaki tua ni ada di dalam perjalanan yang beliau. Dan beliau, hanya lelaki tua ni pun bertanyalah kepada Abu Ka'bah ni, wahai tuan hamba, kamu daripada mana? Abu Ka'bah ni pun jawab, saya daripada Yaman nak balik ke Makkah. Baik, itu soalan pertama. Soalan kedua, orang lelaki ni pun lanjutkan soalannya, bertanya, wahai tuan hamba, adakah kamu daripada keturunan yang Quraisy? Jawab Abu Ka'bah, ya, saya datang daripada Quraisy. Macam mana dia boleh tahu? Yang ketiga, wahai tuan hamba, adakah kamu datang daripada Bani Tamim? Ajaib, orang lelaki ni tanya. Sayyidina Abu Ka'bah jawab, betul. Kemudian permintaan terakhir daripada lelaki tersebut, lelaki tua ni, dia kata, wahai Abu Ka'bah, boleh tak saya minta izin dengan kamu untuk saya lihat tanda yang ada di perut kamu? Sayyidina Abu Ka'bah pun kata, ni dah lebih ni. Mula-mula tanya soalan boleh jawab lagi, tapi minta tengok perut ni susah sikit lah. Kemudian Sayyidina Abu Ka'bah pun tanya balik, apa tujuan kamu nak tengok perut saya, wahai lelaki tua? Jawab lelaki tua ni, sepanjang saya baca kitab-kitab yang terdahulu, kata dalam kitab kami bahwasanya Rasul akhir zaman ini dia ada dua orang pendamping. Yang pertama daripada golongan dewasa, yang kedua daripada golongan remaja. Orang yang dikatakan daripada kumpulan ataupun daripada orang dewasa ini, bertanda dia datang daripada orang Quraisy. Dia datang daripada keturunan Bani Tamim. Dan yang ketiga, dia ada tanda di perut berhampiran dengan pusat. Lalu Sayyidina Abu Ka'bah pun takjub dengan ucapan lelaki tersebut. Dia kata, sungguh. Lalu Sayyidina Abu Ka'bah pun selak dia punya jubah sampai tunjukkan dia punya perut. Memang ada tanda sungguh. Lalu orang lelaki yang jumpa dengan Sayyidina Abu Ka'bah ni pun peluk Sayyidina Abu Ka'bah. Peluk sungguh. Dia kata, saya telah berjumpa dengan pendampingnya Rasul akhir zaman. Ini baginda Nabi SAW. Waktu itu Sayyidina Abu Ka'bah tak tahu siapa Rasul akhir zaman ataupun Nabi akhir zaman.
Cuma dia maklumkan begitu. Senang penonton hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Waktu tu orang lelaki ini pun seronok dan gembira yang tersangat-sangat bila berjumpa dengan Abu Ka'bah. Dia punya bacaan, beliaulah pendampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tulis surat untuk diberikan kepada Sayyidina Rasul melalui Abu Ka'bah. Lalu Abu Ka'bah pun terima surat tersebut, simpan dalam poket dan balik ke Makkah. Dalam keadaan Sayyidina Abu Ka'bah ni, dia rasa seronok sangat. Dia rasa hati dia berbunga, siapalah Rasul yang dimasukkan oleh lelaki tersebut lah. Kemudian dia sampai di Kaabah, dia sampai di Mekah, minta maaf. Bila tak sempat balik rumah, bila terus tawaf. Kemudian dengar ada khabar kata Rasul akhir zaman telah memaklumkan bahawa beliau adalah Rasul akhir zaman. Kemudian Sayyidina Abu Ka'bah pun pergi ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Ka'bah ketuk pintu. Dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka pintu. Bila buka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan Abu Ka'bah dengan penuh kegembiraan. Ini apa yang ditulis oleh ahli sejarawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila buka pintu dan Rasulullah gembira dengan kedatangan Abu Ka'bah, Nabi sebut ahlan wa sahlan. Wahai Abu Ka'bah, saya Rasul akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bagi tahu dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ka'bah, saya Nabi akhir zaman. Lalu Sayyidina Abu Ka'bah bertanyakan soalan. Wahai Muhammad, kalau betul lah kamu Rasul akhir zaman, apa bukti kamu? Kerana setiap Nabi, setiap ucapan Nabi mesti ada dalilnya. Setiap dakwaan mesti ada buktinya. Mesti ada pembuktian tersebut. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Abu Ka'bah, keluarkan surat yang kamu jumpa lelaki tua tadi ni di jalanan. Allah. Ajib macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh tahu? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah dan Sayyidina Abu Ka'bah berjumpa dengan lelaki tua ni di jalan dekat dengan kawasan di Yaman dalam perjalanan nak balik ke Makkah. Ini ajib. Lalu Sayyidina Abu Ka'bah pun membenarkan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islamnya beliau. Dan Sayyidina Abu Ka'bah, nama beliau Abu Ka'bah ditukar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. Inilah cerita macam mana Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gelaran tersebut? Kata guru saya Syekh Muhammad Nazrul Nasir, kata beliau, Abu Bakar bermaksud sari', yakni cepat. Sayyidina Abu Bakar menerima Islam tanpa ada kesangsian, terus menerima Allahumma salli ala sayyidina menerima keislaman daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah antara cerita yang perlu kita ambil pengajaran baginda daripada cerita-cerita sahabat yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat Allahumma salli ala sayyidina, kecintaan mereka ni tidak ada bandingannya. Ini disebabkan al-hub ataupun cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata guru saya lagi, cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang manusia tidak akan terlepas, hatta kepada si pelaku maksiat. Hatta orang yang berbuat maksiat pun, dia pun tidak akan terlepas daripada mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang berdasarkan daripada kisah Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu taala anhu. Cerita Sayyidina Nu'aiman, makruf cerita Sayyidina Nu'aiman, seorang pelawak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Nu'aiman ni kalau dia melawak, memang melawak kasar. Antara dia melawak, ada satu hari ni dicatatkan dalam kitab sirah, ada seorang Arab Badui ni datang ke masjid Nabi. Dia datang naik unta. Lalu diikatlah unta dia tu dekat masjid Nabi untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Waktu tu sahabat ada, Sayyidina Nu'aiman ada, Rasulullah ada dalam tu, sama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan sebagainya lah. Orang Arab Badui ni pergi dekat Sayyidina Rasul, dan Sayyidina Nu'aiman duduk dengan sahabat yang lain. Waktu tu sahabat-sahabat pun beritahu lah kat Sayyidina Nu'aiman, lama kita tak makan daging. Tu ada unta, sembelih berang. Itu bahasa mudah lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sahabat dan Rasulullah SAW mereka tak makan daging. Apa makan apa? Mereka makan roti syair. Roti syair ni, kata guru saya, ambil tepung Bali, buat roti pakai tepung tu. Memang kerah. Bahasa kita sebut kerah kong. Dah lah kerah kong pula. Roti syair ni celup pi lah dalam kopi ke teh ke yang panas ke, dia takkan pernah jadi lembut, dia akan kerah macam tu je. Itu makanan sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan, Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kunci perbendaharaan. Apa maksud kunci perbendaharaan? Kata guru saya, dia baca kitab Syekh Maulana Zaini Dahlan, Mufti Makkah Syafi'iyah. Kata mafatihul khazanil ard, ini kunci perbendaharaan dunia. Ini semua alam ada dalam kunci tersebut, ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakkan emas, Rasulullah boleh buka kunci emas. Kalau Rasulullah nak logam, boleh buka. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak haiwan mai dekat Rasulullah, boleh sangat, sebab Rasulullah pemegang kunci khazainul ard. Tapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih dengan qanaah. Balik kepada cerita tadi ni, selepas bila berlakunya pemujukan daripada sahabat kepada Sayyidina Nu'aiman, lalu Sayyidina Nu'aiman pun setuju sembelih unta tersebut. Dan Sayyidina Nu'aiman sembelih, dan sahabat pun dah tengah duk lapah lagi, tengah duk siap-siap apa semua. Lepas tu tuan unta tu pun sampai, unta tu pun dia keluar. Dia tengok unta dah kena sebelah. Tu jerit lah. Lepas tu Sayyidina Nu'aiman lari lah. Sayyidina Nu'aiman lari dah. Oh dia. Lepas tu sahabat-sahabat pun pakai duk tengok. Dia siap lah. Jadi apa pula atas ni. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Nu'aiman ni lari ke mana? Lari ke Sayyidina Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ashabul badri. Sayyidina Nu'aiman ashabul badri juga. Pergi ke Sayyidina Miqdad. Sayyidina Nu'aiman berlari kepada Sayyidina Miqdad. Kata Sayyidina Nu'aiman, tolong aku Sayyidina Miqdad. Aku dah masalah besar ni, tolong saya. Kalau Nabi mai kat hang, hang cakap saya tak tahu. Lepas tu Sayyidina Miqdad pun fikirlah, macam mana nak buat ni? Takkan nak tipu Nabi kan? Gila tipu Nabi kan? Termasuk dengan man kazaba alayya. Lepas tu Sayyidina Miqdad pun cakap, tak apalah, boleh lah. Okey, menyorok lah ni. Sayyidina Nu'aiman menyorok dalam satu bekas berhampiran dengan Sayyidina Miqdad. Kemudian Sayyidina Rasulullah SAW pergi berdepan terus dengan Sayyidina Miqdad. Rasulullah tanya, Sayyidina Miqdad, ada jumpa Sayyidina Nu'aiman? Lepas tu fikir macam mana ni? Tengok kebijaksanaan sahabat Nabi SAW. Sayyidina Miqdad buat gini, saya tak nampak Rasulullah, saya tak nampak. Mulut sebut tak nampak, tak tahu, tapi tangan dia tunjuk bawah. Maknanya dia tahulah. Lepas tu Sayyidina Rasulullah SAW pun buka bekas yang Sayyidina Nu'aiman menyorok, dan Sayyidina Nu'aiman pun keluar daripada bekas tersebut, dan Rasulullah SAW sapu ataupun mengusap kepala Sayyidina Nu'aiman, sebab dengan debu apa semua, ada debu kat kepala Sayyidina Nu'aiman, dengan penuh kasih sayang yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi SAW tak sebut apa ni Sayyidina Nu'aiman buat begini, ini haram, ini bid'ah, dhalalah, finnar. Tak. Nabi tak sebut macam tu. Nabi gelak perbuatan Sayyidina Nu'aiman. Lalu Sayyidina Rasulullah SAW pun pergi jumpa tuan unta ni tadi, bayar balik duit ataupun harga unta yang Sayyidina Nu'aiman pergi sebelah tadi ni. Lepas tu daging-daging unta ni dijamu oleh semua sahabat sallallahu alaihi wasallam. Macam tu juga cerita Sayyidina Nu'aiman dengan Sayyidina Suwaibik. Sayyidina Nu'aiman pernah jual Sayyidina Suwaibik. Cerita dia sebabnya Sayyidina Nu'aiman ni, dia pernah bekerja dengan Sayyidina Suwaibik, bekerja.
Sampai satu tahap tu Sayyidina Nu'aiman dia rasa lapar. Dia beritahu dekat Sayyidina Suhaib, "Ya abang, ni Sayyidina Suhaib, aku lapar ni, tolong saya." Lepas tu Sayyidina Suhaib kata, "Sabarlah, orang lain pun lapar enggak, kita tak boleh makan ni, nanti kita makan sekali." Lepas tu Sayyidina Nu'aiman pun kata, "Tak apa, tak bagi aku makan, siap ah." Okey, tak apa. Okey. Dan Sayyidina Nu'aiman nampak ada satu rombongan masuk ke Mekah. Sayyidina Suhaib ni kerja dengan Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Nu'aiman kerja dengan Sayyidina Suhaib. Lepas tu Sayyidina Nu'aiman pun nampaklah satu rombongan Arab ni, orang berniaga. Kemudian Sayyidina Nu'aiman pergi ke rombongan tersebut lah. Dia beritahu dekat ketua rombongan, "Ni hangpa nak beli tak? Hangpa ni bagus. Dia buat kerja, dia rajin, dia atok apa semua ni, dia pandai. Tapi cuma satu lah masalah dia. Dia takkan mengaku dia hamba." Lepas tu ketua rombongan ni pun kata, "Okey, kami setuju untuk beli hamba tersebut. Berapa harga?" Harga hamba waktu tu 10 ekor unta, harga dia mahal. Seorang hamba harga dia macam kereta Mercedes Benz. Mahal nak mampu kalau beli hamba pada zaman tu lah. Lalu dibelinya Sayyidina Suhaib. Ketua rombongan ni pun kata kat Sayyidina Suhaib, "Jom ikut kami balik." Dia kata, "Apa pasal?" "Aku tak mahu." Lepas tu ketua rombongan kata, "Kami dah beli dah kamu. Kan, kamu dah jadi hamba kami." Lepas tu Sayyidina Suhaib kata, "Aku bukan hamba." Lepas tu Sayyidina Muhammad, "Betul dah kata ketua rombongan ni?" "Betul dah. Memang betul," kata Sayyidina Nu'aiman. Kata, "Memang hang takkan mengaku hang hamba." Lepas tu ketua rombongan dengan pembantu dia semua tangkap Sayyidina Suhaib, ikat apa semua, dah jadi kecoh. Datang pula Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah pun tengok apa dah jadi ni, apa semua ni. Lepas tu Sayyidina Suhaib beritahu Sayyidina Nu'aiman dah jual aku. Ini cerita melawak kasar ni ya, Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu taala anhu, seorang ashab Badri. Dia melawak dengan sahabat yang lain. Cerita ni sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tak marah pun, tak kata apa ni Sayyidina Nu'aiman buat macam ni, apa semua ni tak boleh, haram, berdosa. Tak, Rasulullah gelak. Dan cerita yang tadi ni, cerita Sayyidina Suhaib dijual oleh Sayyidina Nu'aiman, menjadi bahan ketawa dari kalangan sahabat selama setahun. Cerita lawak Sayyidina Nu'aiman hak ni lah. Banyak orang nak cerita. Inilah yang masyhur. Baik, kembali balik kepada kisah Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Nu'aiman, beliau seorang sahabat dan beliau seorang ashab Badri. Dan beliau tidak lepas daripada maksiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang beliau ketagih. Kata guru kami, Dr. Maulana Ali Jumaah hafizallahu taala, Sayyidina Nu'aiman dia jadi ketagih dengan arak. Bila orang tu banyak sangat minum arak, maka dia akan jadi itmam. Dia akan jadi ketagih yang sangat-sangat. Tak kena arak, orang tak lepas pi. Maka Sayyidina Nu'aiman antara orang yang terkena lah dengan arak tersebut. Maka Sayyidina Nu'aiman pun bila dia dah minum, dia akan pergi jumpa dengan Rasulullah SAW. Itu dia berkata kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, semalam saya dah minum arak." Kemudian Rasulullah jatuhkan hukuman 1, 2, 3, 4, 5 sebab sampai 40 kali. Kemudian kali yang kedua minum lagi. Setelah beberapa bulan dia minum lagi untuk kali yang kedua. Pergi jumpa dengan Rasulullah SAW, beritahu, "Rasulullah, semalam saya tak tahan, saya dah minum dah arak semalam." Kena sebab lagi. Kemudian kali yang ketiga pergi jumpa Rasulullah SAW, beritahu, saya dah minum dah arak semalam." Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku pancung kepala si munafik ini." Lalu perbuatan Sayyidina Umar, ucapan Sayyidina Umar dibantah oleh Nabi SAW secara berhikmah. Apa kata Nabi? "Wahai Umar, tinggalkan Sayyidina Nu'aiman, kerana dia mencintai Allah wa Rasul." Baik. Faedah daripada kisah ini, kita dapat tengok bahawasanya kecintaan kepada baginda Nabi SAW dan maksiat tidak berlaku lazim. Yakni tidak mesti orang yang buat maksiat dia tidak cinta dengan Allah wa Rasul. Orang yang
Orang yang tidak cinta, dia buat maksiat. Ini tidak berlaku mesti macam ni dan mesti macam ni. Tak. Berdasarkan kisah Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu taala anhu. Maka dari sini macam mana kita nak melaknat orang? Kita nak kata orang ni munafik, orang ini tak keluar dia daripada agama Allah Subhanahu wa taala, orang ni keluar pada Islam hanya kerana perbezaan. Hasyalillah, ini tak diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang kita lihat dan kita baca daripada kitab sirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Abu Bakar dalam satu peristiwa beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat dahaga. Pada Sayyidina Abu Bakar adanya bekas daripada kulit yang tidak berbulu. Dan Sayyidina Abu Bakar melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat dahaga dan Rasulullah tidur. Dan Sayyidina Abu Bakar pergi cari air untuk diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di satu tempat ada seorang budak yang jaga kambing. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun mintalah sedikit daripada budak tersebut dengan hutang. Sebab Sayyidina Abu Bakar kenal tuan kambing ni, ayah kepada budak ni lah. Kemudian si budak ni pun setuju untuk berikan kepada Sayyidina Abu Bakar minuman dan susu ataupun susu. Diperahnya susu kambing tersebut dalam bekas. Dan Sayyidina Abu Bakar pun bawa kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Dan waktu itu Sayyidina Rasulullah SAW pun sedang lagi tidur. Dan Sayyidina Abu Bakar pun buat susu tarik supaya apa? Supaya bagi sejuk susu tersebut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila mana Rasulullah SAW jaga daripada tidur, Sayyidina Abu Bakar pun bagilah ayak susu tersebut kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar bila mana melihat Rasulullah SAW minum? Fashariban Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta irtawait. Nabi telah minum dan aku kenyang. Macam mana? Nabi minum dan aku kenyang. Ini Sayyidina Abu Bakar yang kenyang. Kata ulama, kerana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar adalah jasad yang satu, tanah yang satu, hati yang satu. Kata Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu dalam Tazkirah, setiap orang kalau bila mana dia wafat dan dia dikebumikan, maka di situlah tanahnya beliau diambil dan dijadikan manusia ataupun dijadikan orang tersebut. Kalau kita tanah, kita contohlah macam saya orang Pulau Pinang. Saya mati di Pulau Pinang. Mati di kampung Bagan Cermai. Berarti pati tanah yang dijadikan diri saya adalah daripada kampung Bagan Cermai. Ada orang dia orang Malaysia, duduk di Padang Serai, tapi meninggalnya di Bakat, di Kota Mekah, di Bakat, perkumpulan Bakat. Dapat tahu bahawasanya tanah yang unsur yang dijadikan oleh beliau adalah daripada Bakat, daripada tempat yang mulia. Begitu juga dengan cerita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar. Mereka datang daripada tanah yang sama. Kalau kita tengok makam Nabi, kemudian sebelah ada tu ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan juga dikatakan dalam sebahagian riwayat, Nabi Isa alaihi salam bila mana beliau wafat dan dikebumikan di sebelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara pandangan ulama lah. Baik, balik pada cerita tadi, kenapa macam mana boleh jadi Rasulullah SAW yang minum tapi Sayyidina Abu Bakar yang kenyang. Ini bukan mujamalah, ini bukan orang kata saya tengok ustaz makan saya pun kenyang. Itu bohong tu. Tak. Ini bukan mujamalah, ini bukan pembohongan daripada Sayyidina Abu Bakar. Ini kecintaan kepada Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menyebabkan beliau boleh terucap ucapan tersebut. Ada lagi satu peristiwa peristiwa Hudaybiyah dicatatkan dalam kitab sirah.
kata mu'arikhin hadis sejarawan kata, satu hari Sayyidina Umar pergi kepada baginda Nabi SAW. Sayyidina Umar dia bukannya tak puas hati dengan Rasulullah SAW, tak. Dia cuma melihat perjanjian tersebut macam lebih kepada kaum musyrikin. Dan dia pergilah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, bukankah kita di pihak yang benar dan mereka di pihak yang batil? Jawab Nabi SAW, bala. Bahkan kita di pihak yang benar dan mereka di pihak yang batil. Kemudian Sayyidina Umar tanya lagi, kenapa kita seolah-olah macam diperendahkan oleh mereka? Lalu apa jawapan baginda Nabi SAW? Jawab Nabi, ana Rasulullah wa abduh wallah nasiri. Wahai Umar, aku ni pesuruh Allah, aku ni hamba Allah, dan Allah akan membantu aku. Kemudian bila dengar jawapan tersebut, Sayyidina Umar, hati dia tak berapa nak ikna, maksudnya tak jumpa jalan. Macam mana Sayyidina Rasulullah SAW sebut. Terus pergi kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemah dengan Rasulullah jauh dengan kemah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pergi beliau ke kemah Sayyidina Abu Bakar. Soalan yang sama juga ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita di pihak yang benar dan mereka di pihak yang batil? Kemudian jawapan Sayyidina Abu Bakar mengejutkan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar kata, bala, bahkan kita di pihak yang benar, mereka di pihak yang batil. Allah, sama dengan jawapan Rasulullah SAW. Tapi kemah mereka jauh. Waktu bila yang mereka nak beritahu, aku kirim surat apa tak ada. Ini kerana hati mereka satu. Kemudian soalan lagi kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Umar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi kenapa kita seolah-olah diperendahkan oleh mereka, oleh orang-orang musyrikin? Jawab Sayyidina Abu Bakar, huwa Nabi Allah wa abduh wallahu nasiruh. Dia Nabi Allah dan hambanya, dan Allah akan membantunya. Jawapan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Rasulullah SAW sama, cuma tukar dhamir saja. Rasulullah guna ana, Sayyidina Abu Bakar guna huwa. Jadi jawapan mereka ini sama. Itu yang ulama sebut hati mereka satu, yakni hub. Jasad mereka pun satu. Maka tak menjadi hairanlah kalau orang itu bila jiwa dah sebati dengan baginda Nabi SAW, maka akan keluar jawapannya sama macam baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya mengambil peluang untuk muhasabahkan diri saya ini, dan moga-moga tuan-tuan juga boleh mengambil iktibar. Bagaimana kita dengan baginda Nabi SAW? Macam mana kita nak Allah Ta'ala mengangkat darjatnya kita kalau kita tidak mengambil peluang untuk memuliakan baginda Nabi SAW dalam apa jua keadaan sekalipun. Tuan-tuan, kisah Sayyidina Mus'ab Ibnu Umair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ni terkenal bukan sebab kerana beliau ahli Uhud, bukan kerana sebab kisahnya beliau bila mana nak kafannya Sayyidina Mus'ab Ibnu Umair, beliau kain kafan beliau tak cukup, tutup muka nampak kaki, tutup kaki nampaknya muka. Jadi Rasulullah SAW tutup kaki dia dengan daun bidara dan dimakamkan beliau. Bukan sebab kerana itu, kerana para ulama kita sebut kerana beliau berkhidmat dengan baginda Nabi SAW. Sayyidina Mus'ab Ibnu Umair, orang yang mendahului baginda Nabi SAW masuk ke dalam kota Madinah dan mengajarkan masyarakat di Madinah tentang agama Allah dan siapa Rasulullah SAW. Kalau kita ikutkan logik lah kan, boleh saja Sayyidina Mus'ab Ibn Umair ni masuk ke dalam Madinah, bagi tahu saya ni utusan daripada Rasulullah SAW, saya ni wakil Rasulullah SAW, saya ni sahabat Nabi, saya ni kaza, saya ni itu ini. Boleh je untuk perkenalkan diri. Ini orang panggil syuhrah.
untuk perkenalkan, masyhurkan diri dia sendiri. Boleh saja Sayyidina Mus'ab ibn Umair nak buat macam tu. Tapi beliau tidak buat. Dia hanya masuk ke dalam kota Madinah, memperkenalkan kepada masyarakat siapa dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai menyebabkan penduduk di kota Madinah berasa tertunggu-tunggu siapa dia Nabi yang dimasukkan ni, Nabi yang dimasukkan itu. Dia teringin semua nak jumpa. Sebab itu ada kaedah ulama sebut, kalau kamu perkenalkan Rasulullah SAW, insya-Allah kamu akan dikenalkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ini cerita Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Beliau terkenal disebabkan beliau memperkenalkan baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sidang penonton, kisah berkaitan dengan khidmat baginda Nabi SAW. Orang yang berkhidmat kepada baginda Nabi SAW ini antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau khidmat kepada baginda Nabi ini tanpa mempedulikan diri dia sendiri. Dalam satu peristiwa di Gua Thur, Nabi SAW masuk ke dalam Gua Thur seperti mana yang disebut oleh guru saya. Guru saya pun sebut ini pandangan daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam peristiwa tersebut, mereka masuk dalam Gua Thur pada waktu malam. Ini apa yang dicatatkan dalam sirah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk dulu. Sebelum Nabi masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam Gua Thur untuk tengok ada tak lubang yang berkemungkinan adanya binatang buas, ada kemungkinan ada ular dan sebagainya. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun, kalau ada lubang, Sayyidina Abu Bakar akan potong dia punya pakaian dia, kain dia sendiri ni, dia potong untuk tutup lubang-lubang, setiap lubang yang ada dalam gua tersebut. Dari sini faedah para ulama kita mengambil satu faedah, ini berkaitan dengan adab. Bila mana pada waktu malam nak berjalan dengan guru, mesti di depan guru, bukan guru di depan pada waktu malam. Mesti anak murid di depan guru, belakang berutut guru. Beza dengan siang. Siang guru di depan, anak murid di belakang. Daripada peristiwa inilah. Baik, masuk balik pada cerita Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun potong lah dia punya baju ataupun kain dia untuk lubang-lubang, dan masuk Sayyidina Rasulullah SAW masuk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bila masuk, Sayyidina Abu Bakar tak perasan ada satu lubang yang dia tak tutup, yang dia tak sempat nak tutup. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun gunakan kaki dia untuk tutup lubang tersebut. Waktu itulah yang kisah yang masyhur Sayyidina Abu Bakar dipatuk ular. Ada riwayat lain kata beliau disengat oleh kalajengking. Rasulullah pun tengok keadaan tersebut, dan Rasulullah mendoakan kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Nabi SAW meludah kepada tempat yang dikena sengat tersebut, tempat yang dipatuk ular, yang disengat. Nabi SAW ludah dan lega pada sengat bisa tersebut hilang bila mana Nabi SAW ludah pada tempat tersebut. Berlaku pada gua yang sama. Waktu tu musyrikin betul-betul depan gua. Kalau mereka tunduk kepala tu sikit, nampak Nabi SAW. Sayyidina Nabi SAW beritahu dekat Sayyidina Abu Bakar bila mana melihat Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan yang sangat bimbang kepada Nabi SAW. La tahzan, inna Allah ma'ana. Wahai Sayyidina Abu Bakar, jangan kamu bimbang. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Bila dengar ucapan tersebut, Sayyidina Abu Bakar pun membalas balik kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, iza kutiltu ana
ana rajulun wahid. Wahai Rasulullah, kalaulah saya dibunuh pada hari ini, saya hanya seorang lelaki. Wa iza qultilta anta ya Rasulullah fa anta ummah. Dan jikalau kamu dibunuh wahai Rasulullah, kamu ni ummah. Bermaksud apa? Maksudnya kalau Rasulullah SAW mati waktu ketika tersebut, umat ni akan mati. Umat ini akan mati, tidak ada lagi kelangsungan umat. Ini apa yang difahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, pada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kisah kaitan dengan salihin ataupun para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka menunjukkan kecintaan kepada baginda Nabi yang tidak ada perbandingannya, terutamanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar dalam otak dia hanya Nabi semata, Nabi dan umat, antara sahabat lah. Dan Allah Ta'ala memuliakan Sayyidina Abu Bakar disebabkan perkara ini, memuliakan dan mengangkat darjat beliau, agungkan Sayyidina Abu Bakar daripada sahabat yang lain disebabkan sikap beliau kepada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, sidang tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhir sekali, moga-moga dengan kisah yang saya kongsikan ini menjadi satu panduan, menjadi titik mula kita bersempena dengan kemerdekaan ini. Yakni kita merdeka dan kita menyambut kemerdekaan tersebut dengan hub dan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Dan suka saya untuk mengambil faedah apa yang disebutkan oleh guru saya, Syekhuna Syekh Al-Ustaz Muhammad Nazrul. Dia kata, jadikan makna hijrah ini sebagai satu hijrah kita kepada mencintai baginda Nabi SAW. Ayat ini tidak akan diungkapkan oleh orang lain, melainkan beliau hanya melainkan diri beliau ada kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Sebab dalam kaedah ulama kita sebut, jikalau kamu mengingati sesuatu, maka banyakkanlah sebut sesuatu. Kalau kita ingat pada perempuan, kita akan sebut pasal perempuan. Kalau dalam hati kita ada teringat pasal duit, maka kita akan sebut pasal duit. Tapi ucapan beliau menyebut mengingatkan kepada baginda Nabi SAW ini kerana hub, kerana kecintaan kepada baginda Nabi SAW, dan mengajak kepada seluruh umat Islam khususnya untuk mencintai kepada baginda Nabi SAW. Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu ta'ala anhu menulis kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Kitab ini kitab yang berkaitan dengan baginda Nabi SAW ada dua bahagian. Yang pertama sekali berkaitan dengan Syama'il Rasul dan Qasais dan apa-apa berkaitan dengan Rasulullah SAW dibincang dalam bahagian yang pertama. Yang kedua, dibincang tentang ahkam, tentang hukum hakam. Orang yang menghina Nabi ini apa patut kita buat, orang yang mencela sahabat ni apa patut kita buat, orang yang menghardik ahli bait, ahli keluarga Nabi SAW bila sebut Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus dinisbah kepada Syiah. Sedangkan ke semua ahli bait, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan sebagainya, semua yang milik ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dalam madrasahnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ada dua sayap. Sayap mahabbah kepada ahli bait dan ihtiram kepada sahabat. Kalau salah satu sayap ini digugurkan atau dipatahkan, beliau termasuk dalam ahli bid'ah. Orang yang lawan ahli bait, tak boleh dengar nama ahli bait, berburu dengar nama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bila sebut madad ya Husain terus nisbah pada Syiah. Ini orang ni benci kepada ahli bait. Orang ini digelar sebagai nasibi. Orang nasibi, yakni orang yang memusuhi ahli bait. Kelompok yang agungkan ahli bait tapi mencela sahabat, orang ini sebagai Syiah. Mesti ahli sunnah mesti ada dua sayap ini. Ini apa yang disebutkan oleh guru kami di Al-Azhar Al-Sharif, Al-Imam Ibn Bahra Al-Yamani, menulis kitab kaitan dengan sirah. Kitab ini, kitab sirah yang tulis oleh Imam Bahra adalah hadiah untuk diberikan kepada anak muridnya beliau. Anak murid beliau seorang sultan. Sultan berguru di luar dengan tok guru yang datang daripada Yaman. Dia tulis kitab ada dua bahagian juga. Yang pertama
bahagian berkaitan dengan Syama'il Rasul, dan yang kedua berkaitan dengan apa perlu kita buat selepas kita mengenal baginda Nabi SAW, batang tubuh Nabi, apa yang Nabi suka dan apa yang Nabi tidak suka dan sebagainya. Apa yang patut kita buat? Ini mentaati pemimpin, berjihad, mengenal baginda Nabi SAW, mempertahankan Nabi, mempertahankan syubhat dan sebagainya. Itu dibincang dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, seperti Syifa, seperti sirah yang ditulis oleh Imam Bahra Al-Yamani. Agung kitab tersebut. Baik. Moga-moga dengan apa yang saya sampaikan tadi ini menjadi satu titik mula kita dalam untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sepatutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rezekikan kami kecintaan orang-orang yang mencintai Nabi-Mu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana orang yang nak mencintai Nabi, kemungkinan dia tak sampai. Maka moga-moga Allah Ta'ala rezekikan macam mana orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Ini macam mana sahabat yang mencintai Nabi SAW. Kalau kita tengok kisah Sayyidina Malik ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pada mulanya tak suka makan labu. Cerita dia, Sayyidina Malik ibn Anas tak suka makan labu. Lepas tengok Rasulullah SAW makan labu, dia terus suka labu. Sebab apa kamu suka makan labu, wahai Anas? Kata dia, sebab Nabi makan labu. Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu buat pedang macam mana Nabi buat. Buat pedang macam mana Nabi buat. Dia berhenti naik kuda dekat mana tempat yang Nabi berhenti. Padahal kalau tengok dalam sirah, itu tempat yang kemungkinan Rasulullah SAW berhenti hanya untuk sembang ataupun ada urusan dan sebagainya. Tapi Sayyidina Ibn Umar berhenti di tempat tersebut. Sebab apa? Sebab Nabi berhenti. Itu antara nubuzaj ataupun contoh-contoh yang boleh kita ikut macam mana para sahabat yang lain mencintai baginda Nabi SAW. Jadi saya rasa setakat itu dulu daripada saya, dan saya mohon ampun dan maaf yang mana kalau saya terkasar bahasa. Aku liqaulu hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma karim tuhibbu afafa 'anna an walidina an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alladhina minhum an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.